وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah. Yang pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Alhamdulillah, malam yang mulia, malam yang baik, dapat sama-sama untuk kita meneruskan tafsir Quran kita. InsyaAllah malam ni merupakan siri yang ke-8. Alhamdulillah. Yang seterusnya saya berterima kasih kepada teratak hadis Cik Zaim Alias atas ingatan dan peringatan dan jemputan, insyaAllah. Dan juga tidak dilupakan para hadirin hadirat yang saya nampak di sini, Puan Zainun, Puan Nurliana, Khairul, Cik Wan, Siti Nurayati dan semualah. Saya pun tak tahu nama betul ke apa ni. Cik Noi, Muhammad Rozi, Zawiyah, Cik Ahmad, Cik Nik Muhammad Zaim, Zulizi. Dengar suara saya jelas Dengar. Alhamdulillah. Baik. Jadi insyaAllah kita teruslah. Jadi macam yang Tuan Zaim kita ada kongsikan slide tu. Jadi pada malam ni insyaAllah kita akan masuk tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-9. Jadi siapa yang ada Al-Quran boleh rujuk Al-Quran lah kalau kita nak rujuk ayat yang sebelum dia. Baik. Okay. Ya, saya buka saya punya Al-Quran pula. Alright. Alhamdulillah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman padahal mereka hanya memperdayakan diri sendiri sedangkan mereka tidak menyedari. Saya betulkan sikit slide saya ni mula sebab dia dah tak betul dah. Takut tuan-tuan susah nak baca, jadi saya terpaksa ni lah. Terpaksa betul sikit. Okay. Baik. InsyaAllah kita tengok tajwid sikit, kemudian kita masuklah kepada apa nama kita punya tafsir. Jadi yukhati'una Allah, yukha ada alif maksurah mat asli 2 harakat, yukha 2 harakat, di o 2 harakat juga sebab mat asli juga. Sebelum waw mati ada baris dhammah. Nawwa lafzul jalalah tebal tafhim nawwa. Kalau baris bawah dia jadi tarkib lah, nipis kan. Contohnya indillah, kita tak baca indillah kita baca indillah. Walladhi, ladhi, dhai, lidah keluar. Walladhina 2 harakat. Ya apa tu, ya mati sebelum dia ada zai
apa nama baris bawah jadi mat asli. Amanu, dua harakat, mat asli. Nu mat asli juga. Wama, mat asli juga. Yakhda'u, mat asli. Nah, illa kat situ adalah mad jaiz munfasil. Illa dengan anfusahum dua kalimah. Beza dengan mad wajib mutasil, mad huruf apa, mad bertemu dengan alif tu dalam satu kalimah. Mad wajib mutasil. Kalau mad jaiz dua kalimah lah. Illa anfusahum, kecuali diri sendirilah. Itu maksudnya lah kat situ kan. Mim anfusahum, mim temu waw. Hukum mim kat situ adalah izhar syafawi. Jadi tak ada apa-apa dengung ataupun ikhfa, tak ada. Jadi baca jelas je. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Ma asli yash'urun. Urun ma'arif disukun. Ma'arif disukun, jadi boleh baca kat situ panjang. Ada yang baca, ada yang qiraat baca 2, ada baca 4, ada baca 6. Jadi kalau baca 2, 4, 6, kalau baca 4 atau baca 6, jadi belakang tu bagi samalah semua. Sama je semua kan. Jadi maksudnya mereka hendak memperdayakan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang beriman. Padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri sedangkan mereka tidak menyedarinya. Jadi bagi mereka yang baru sertai lah pada malam ni kelas kita, mereka ni merujuk kepada orang-orang ahlul kitab dari ataupun secara khususnya orang-orang Yahudi yang berada di Madinah lah ketika Nabi SAW di Madinah. Itu maksud mereka tu lah. Baik. Munasabatul ayat ataupun hubungan ayat. Jadi ayat sebelum ni, ayat yang 8 kita baca. Kalau tuan-tuan ingat, ayat ke-8 kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kan? Yang mana bermaksud di antara manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Jadi itu ayat 8. Jadi ayat 8 ni menyebut tentang ada satu golongan yang mana mereka mendakwa beriman tapi imannya dinafikan Tuhan. Sebab kita dah bincang ayat awal surah Baqarah tentang orang beriman, orang yang percaya pada perkara gaib, yang menginfak hartanya, kemudian orang yang tertutup hatinya, orang-orang kafir. Khatamallah, Allah tutup, Allah cop, dah tertutup hati dia. Dan kemudian ayat ke-8 Allah menceritakan satu golongan yang mana luaran dia ada ciri-ciri mukmin, yang ayat 1-5 nampak macam beriman dengan hari akhirat, menginfakkan harta dan sebagainya, tapi sebenarnya dalaman mereka orang-orang kafir. Jadi ini ayat ke-8 ni adalah golongan namanya munafik. Jadi ayat 9 nak terang tentang perangai dia, kan? Apa antara perangai dia? Yang tadi kita baca lah. Mereka ni ingin berdayakan manusia, ingin berdayakan Allah dan orang-orang beriman, tapi sebenarnya mereka memperdayai diri mereka sendiri. Okay? Ini antara mereka punya sangkaan lah. Orang-orang munafik ni, mereka ingat mereka ni tidak diketahui rahsia mereka. Mereka ni nifak. Kan? Sebab munafik ni kan berselindung. Jadi mereka ingat manusia tak tahu. Tapi Allah SWT beritahu dah awal-awal lagi. Mereka nak berdaya tapi sebenarnya Allah tahu. Sedangkan mereka tidak menyedari. Okey. Penjelasan. Dalam ayat 8 dijelaskan berkenaan orang munafik secara umum. Disebutlah dalam secara umumnya ijmali. Ijmali ni maksudnya umum lah. Iaitu zahirnya Islam tapi batinnya mereka adalah kufur. Justru ayat ini sebagai tafsil, perincian terhadap sifat dan perangai orang munafik. Tafsil ni maksudnya kita mengkhususkan lagi. Fasal kan, fasal. Jadi dalam bahasa Melayu kita ni ada kataan fasal dalam undang-undang kan. Fasal tu dalam kata daripada bahasa Arab. Okey. Sebab tu antara kekuatan agama kita ni dalam orang Melayu ni adalah bahasa Melayu tu berakar daripada bahasa Arab. Jadi itu antara kekuatan lah. Sebab tu umat Islam ni sampai sekarang kuatnya daripada agama Islam tu sebabkan bahasa juga. Sebab bahasa membentuk pandangan alam, cara kita bertindak dan sebagainya. Terhadap sifat dan perangai orang munafik. Dalam ayat ke-7 ini ayat sebelum ke-8 tu Allah SWT sebut tentang orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insyaallah wa lahum azabun azim. Subhanallah azim.
Yang ini hati mereka telah khatam. Khatamnya apa? Dicop, ditutup, gemeterai. Gemeterai, ini dah memang tak boleh lagi. Okey, baik. Sudah dijelaskan dalam perbahasan ayat lepas bahawa orang munafik adalah kabur. Jadi nifak ni yang sebelum ni kita sebut dia tak jelas sebagai nifak. Kita tak boleh nak tuduh seseorang tu nifak kecuali ada ciri-ciri dia. Dia tak semudah macam kita menuduh seseorang itu kafir. Maksudnya bukan dari sudut takfiri, kita bukan mengkafirkan orang, tapi kita nak melabelkan yang dia ni memang bukan orang Islam. Dia tak semudah macam tu. Kalau orang-orang yang bukan Islam di luar sana yang memang nampak pergi ke tokong dan sebagainya, menyembah selain daripada Allah ataupun melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan agama dan sebagainya, dari sudut akidah, jadi jelas. Tapi munafik tidak. Kan dia ada macam ada uh, kita sebut sebagai uh, satu tirai ataupun satu selaput ataupun satu lapisan yang tidak menampakkan true color ataupun diri mereka yang sebenar. Iaitu di luar ada sifat orang mukmin yang paling kemuncak yang disebut sebagai muttaqin seperti dalam ayat 1 sampai 5. Ini betul tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam sejarah Nabi SAW, orang-orang munafik ni mereka solat di belakang Nabi. Mereka solat di saf yang pertama dan sebagainya. Jadi mereka ada nampak ciri-ciri muttaqin tu. Kan? Tetapi hati mereka pula ada sifat orang kafir yang kemuncak. Tapi dalam masa yang sama mereka ni ada pemusuhan yang mendalam terhadap agama Islam, terhadap Rasulullah. Maka dalam ayat ini dijelaskan ciri-ciri kemuncak kekafiran dalam hati mereka, iaitu hati mereka telah dikhatam. Dengan sebab itu di akhir ayat Allah SWT menyebut apa wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyedari. Mereka tidak sedar. Mereka ingat apa yang mereka buat ni Allah tidak tahu. Kan? Sebenarnya Allah mengetahui setiap langkah mereka. Ibnu Al-Jauzi dalam Zadul Ma'ad ada menukilkan riwayat daripada Ibnu Abbas yang mana berkata bahawa sebab turun ayat ini berkaitan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, Mu'tab bin Qushair dan Al-Jad bin Al-Qais, yang apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata amanna wa nashhad anna sahibukum sadiq. Kami beriman dan kami bersaksi, wa nashhad, kami bersaksi bahawa Tuhan kamu itu adalah benar. Anna sahibukum, dia berkata pada orang-orang Islam di Madinah ni, kaum Ansar ni. Sahibukum, kum tu pada orang-orang Ansar lah. Tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad. Sadiq. Dia kata, betul lah apa yang Nabi Muhammad SAW tu. Kan, baginda orang yang benar. Jadi depan orang-orang beriman ni mereka cakap macam ni. Namun apabila mereka menyendiri sesama mereka, mereka berbeza dengan apa yang mereka ungkapkan. Dengan itu turunlah ayat ini, Zadul Ma'ad. Ini asbabun nuzul. Antara pandangan Ibnu Jauzi lah berkenaan dengan asbabun nuzul. Jadi saya ada rujuk juga dalam kitab asbabun nuzul. Lubab an-nukul fi asbabun nuzul Imam As-Suyuti. Kat sini ada disebut lah. Contohnya ayat, saya tengok balik. Ini ayat 6 dan 7. Ayat 14. Di sini sebut ayat 14 dia punya asbabun nuzul yang seperti pandangan Ibnu Jauzi ni. Dalam Lubab an-Nukul fi asbabun nuzul Imam Suyuti, ayat ke-14. Kalau tengok ayat 14 ni, wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. InsyaAllah nanti kita akan masuk ayat ke-14 ni, tapi kita tengok dulu apa perkaitannya. Bermaksud, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka ni orang-orang munafik ni berkata kami telah beriman. Dan manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, maksudnya manusia-manusia dalam kalangan mereka ni yang jahat ni, syaitan-syaitan mereka ni, mereka berkata pula sesungguhnya kami tetap bersama kamu. Maknanya dia ada bermuka-muka
Sebenarnya kami hanya memperolok-olok ataupun kami hanya bermain-main dengan orang yang beriman. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang-orang munafik ni Allah SWT sebut, insya-Allah kita akan jumpa ayat 14 ni, yang mana mereka ni apabila berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka memperolok-olokkan orang-orang beriman ni. Jadi orang beriman ni ingat mereka ni beriman, sedangkan tidak. Kan? Kalau di sini disebut antara riwayat yang dibawa bersumberkan daripada Al-Wahidi. Al-Wahidi pun ada kitab Asbabun Nuzul. As-Sa'nabi, Muhammad bin Marwan, As-Sudi As-Saghir, dari Al-Kalbi, dari Abu Saleh, bersumber dari Ibn Abbas. Tapi di sini sebut sanad hadis ni sangat dhaif kerana As-Sudi As-Saghir itu pendusta, serta Al-Kalbi dan Abu Saleh itu dhaif. Tapi adalah riwayat dia berkaitan dengan ni. Yang mana dia berkata Abdullah bin Ubay, bapa munafik ni, bapa segala munafik ni, dia kata satu hari dia bertemu dengan Abu Bakar dan dia berkata, selamatlah penghulu Bani Taim. Dan Syekhul Islam bila jumpa dengan Umar, dia kata selamatlah penghulu Bani Adi bin Ka'ab, gelaran Al-Faruq. Dan sebab dia puji-puji. Tapi bila dia pulang kepada orang-orang munafik, dia sebut dia kata pada kawan-kawan dia, kalau kau berjumpa dengan orang-orang Islam yang macam tadi tu, macam Abu Bakar, Umar dan sebagainya, kau buat seperti mana yang aku buat. Maknanya pujian-pujian tu tidak ikhlas lah, sekadar bermuka-muka. Baik, itu antara ada riwayat tapi sangat lemah lah, kan. Riwayat ni kita baca bukan kita nak jadikan hujah, cuma kita nak sebagai bacaan, sebagai riwayat dhaif ni. Kaedah dia, bila dhaif jiddan kita kena bagi tahu dia dhaif jiddan. Kalau hadis tu maudhu', kita kena bagi tahu dia hadis maudhu'. Kan? Itu kaedah dia. Tidak halal menyebarkan hadis dhaif kan. Tidak halal menyebarkan hadis maudhu' kecuali untuk diberitahu dia maudhu'. Kan? Baik, penjelasan. Dijelaskan bahawa ciri pertama bagi sifat orang munafik itu adalah mereka sering melakukan tipu daya kepada Allah dan orang beriman. Walau bagaimanapun Allah itu lebih jelas atau Allah itu lebih mengetahui, maka Allah menjelaskan kenaan tipu daya mereka sehingga mereka tertipu dengan diri mereka sendiri tanpa mereka sedari. Wama yash'urun ni sangat besar. Allah SWT bila meletakkan satu ayat dalam Quran ni, dia sangat mendalam makna dia. Sebab memang ramai orang yang berada di apa kita sebut sebagai merasakan orang tu tidak tahu, sedangkan sebenarnya ada lagi perancangan besar di sebalik tu, kan, di mana Allah SWT sendiri tahu apa yang mereka rancang, kan. Baik, kita masuk pada tafsir, iaitu kita ambil potongan ayat lah, yukhadi'unallah, bermaksud mereka memperdayakan Allah. Yukhadi'u, khada'a, memperdayakan Allah SWT. Dalam terjemahan Hamka, ni tafsir Al-Azhar lah, hendak mereka cuba memberdayakan Allah. Itu maksud yang Profesor Buya Hamka lah dia bawa. Dalam terjemahan Quraisy Shihab, mereka bermaksud dengan bersungguh-sungguh berupaya menipu Allah. Okay. Saya pun tak tahu kenapa mereka ni ada sifat nak memberdayakan Allah. Sebab mereka ni ahlul kitab. Mereka patut tahu yang mereka sedang deal dengan satu entiti atau kita sebut sebagai Tuhan yang sangat maha mengetahui, luar biasa, hebat, anak agung. Tapi tak tahu kenapa dia ada sikap macam ni, kan? Sikap merendah-rendahkan. Mungkin insyaAllah mungkin lagi kita mendalam, kita masuk tafsir, mungkin kita akan tahu kenapa mereka ada perangai-perangai macam ni. Okey, tafsir dari sudut asal mana khida'un adalah al-ikhfa'. Apa maksud ikhfa'? Dalam tajwid kan, ikhfa' tu apa? Ikhfa' ni maksudnya samar-samar. Tapi kalau dari sudut istilah, ikhfa' ni bacaan pertengahan di antara idgham dengan izhar. Tak dengung, tak terlalu dengung, tak terlalu jelas. Tu dia tengah-tengah. Jadi itu maksud dalam dari sudut jawi lah. Tapi dari sudut yang kita nak bincang ni, tafsir ni, ikhfa' ni maksud sama-sama, sembunyi, tak jelas. Dengan sebab itu al-mari disebut sebagai al-mukhda', kan? Kerana al-mari menyembunyikan barangan yang disimpan di dalamnya. Peluh yang mengalir
tengkuk disebut sebagai al al-ukhd al-ukhda'an al-ukhdi'an, kerana peluh tersebut tidak dapat dilihat dengan mudah. Ini dalam Mafatihul Ghaib. Jadi boleh cari kataan khada'a lah, kata akar dia khada'a, boleh rujuklah dalam kamus. Contoh bagi memahami kataan ini adalah seperti dhab yang bersembunyi dalam pasir, ia tidak kelihatan kecuali sedikit sahaja. Ini antara contoh-contoh lah yang dibawa. Maknanya dia adalah satu perbuatan jugalah. Khidak ni sembunyi sama-sama, menyorok, ataupun umpama tentera hutan yang badannya diseliputi dengan daun agar musuh tidak nampak dirinya. Dengan kekeliruan itu diambil peluang untuk lakukan serangan terhadap musuh. Ini contoh-contoh lah yang dibawa oleh dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi Mafatihul Ghaib. Cuma yang depan ni kita tambahlah contoh. Okey, dalam tafsir menurut Quraisy Shihab, kataan yukhadi'un ini bermaksud supaya mengelabui pihak lain untuk menjerumuskannya ataupun untuk menjerumuskannya ke dalam kesulitan tanpa disedari oleh orang yang dijerumuskan, atau upaya menampakkan bertolongan padahal di sebaliknya itu terdapat kerugian bagi pihak lain. Jadi ini satu pandangan yang menarik juga. Macam nak menolong tapi tidak. Kan? Sebenarnya tak nak tolong. Tunjuk-tunjuk je macam nak tolong tapi tak. Itulah maksud dia. Ibnu Al-Jauzi memasukkan di bawah maksud khidah adalah hilah dan al-makru ataupun al-makar, perancangan kan, wa makaru wa makarallah, perancangan jahatlah, makar. Hal ini kerana kedua-dua perkara ini dilakukan secara sembunyi. Dalam agama kita ni ada banyaklah tentang perancangan ni, ada hilah, ada tauriyah, ada makar. Ini maksud-maksud yang ada konteksnya itu sendirilah, kan. Tafsir Quran bil Quran. Okey, ini salah satu usul tafsir, kan. Bila kita mentafsirkan ayat Quran, tafsir yang paling tinggi sekali, yang paling atas sekali, nombor satu adalah tafsir Quran bil Quran. Kan. Dari ayat 8, tadi kita bincang ayat 9. Dari ayat 8 tidak disebut secara jelas bahawa ayat ni merujuk kepada munafik. Kan. Sebenarnya kalau kita baca ayat 8 tu, tak disebut pun munafik. Kan ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Surahul Nazim. Dan dalam kalangan manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, sedangkan mereka tidak beriman sebenarnya. Tak sebut pun nama munafik dalam ayat 8 tu. Tak disebut. Tapi dia merujuk kepada golongan munafik lah, kerana melihat kepada ayat lain. Apa ayat lain tu? Iaitu surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Sebab ayat 8 lepas ayat 8, ayat 9 disebut yukhadi'un Allah. Ada perkataan yukhadi'u tu. Dalam surah An-Nisa ayat 142 ada ayat yang lebih jelas. Jadi ada berlaku tafsir Quran bil Quran. Kita mentafsirkan Quran dengan Quran. Apa ayat dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Kan? Surah Nisa ayat 142. Sungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedangkan mereka kafir pada batinnya. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa huwa khadi'uhum. Tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Okay? Jadi perkataan yukhadi'u tu ada jelas dan para ulama cuba membandingkan dan tengok kena dengan maksud dia. Kan? Jadi secara tak langsung kat sini kita belajar hari ni antara usul kaedah tafsir yang paling tinggi sekali. Nombor satu, tafsir Quran bil Quran. Apabila ayat menyebut bahawa orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap Allah, sedangkan mana mungkin mereka menipu Allah. Hal ini kerana Allah itu Maha mengetahui hatta apa yang ada dalam hati manusia. Kan?
Kita beriman Allah SWT mengetahui apa saja, kan? Apa dia punya dalil? Allah SWT sebut dalam surah Ghafir, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan, yakni penyelewengan dan ketiadaan jujur pandangan mata seseorang, serta mengetahui akan apa yang tersembunyi dalam hatinya. Bayangkan mata seseorang, kan, kita bila tengok, kan, orang bukan perasaan pun kita tengok apa, kan. Tapi Allah SWT mata pun Allah SWT tahu apatah lagi dalam hati yang memang orang tak tahu, kan. Allah SWT memberitahu yang mata dan kemudian hati ada berkaitan tu, mata dengan hati, kan, ada berkaitan mata dengan hati. Baik, itu kita letak tafsir akan datang lah. Ayat surah seterusnya surah Taha, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau menyaringkan suara dengan doa permohonanmu, maka yang demikian tidaklah perlu, kerana sungguhnya Allah mengetahui segala rahsia dan segala yang tersembunyi. Wa in tajhar, menjaharkan suara. Contohnya kita berdoa kuat-kuat dengan hasrat, kalau lagi kuat lagi Allah dengar, tidak perlu sebenarnya. Tidak perlu. Walaupunlah doa tu dalam hati tidak diungkapkan, Allah pun tahu juga. Fa innahu ya'lam, sebenarnya Allah tahu sirra wa akhfa, Allah tahu segala yang tersembunyi. Segala rahsia dan segala yang tersembunyi Allah tahu. Sebab tu bila orang berdoa, kan, kadang-kadang saya perasan juga ada asatizah di luar sana, bila dia mengajar tentang doa ni, dia tak ajar adab-adab doa tu. Contohnya antara adab berdoa adalah kita memuji Allah SWT, kan. Allah SWT sebut dalam Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Pada Allah itu nama-namanya yang indah, nama-namanya yang mulia, serulah dengan nama-nama tersebut lah. Contohnya bila kita perlukan rezeki, kita sebut ya Razzaq. Kalau kita memerlukan nikmat Allah SWT, perlukan sesuatu, kita sebut ya Wahhab. Kalau kita perlukan kelembutan dan sebagainya, kita sebut ya Latif. Bila kita mahukan ilmu, kita puji Allah SWT sebagai punca segala ilmu, ya Alim, ya Khabir. Kita puji-puji Allah dengan nama-nama ataupun sifat-sifat Allah SWT. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kemudian antara adab doa adalah kita angkat tangan. Angkat tangan. Nabi SAW ketika berdoa ada pelbagai cara dan gaya. Pernah sekali Nabi SAW berdoa tidak angkat tangan langsung, dan pernah Nabi berdoa Nabi angkat satu jari ketika khutbah, dan pernah juga Nabi berdoa Nabi angkat tapak tangan, sebelah je tapak tangan ketika khutbah berdoa. Dan pernah Nabi SAW berdoa angkat tangan sehingga nampak ketiak baginda seperti dalam kisah Perang Badar. Dan pernah juga baginda mengangkat tangan yang mana tapak tangan baginda tu menghadap ke langit. Putih tapak tangan baginda tu nampak ke langit, naik ke langit. Dan juga pernah baginda berdoa dengan tapak tangan baginda menutup muka baginda. Kan? Dan pernah juga Nabi SAW berdoa dengan Nabi terbalikkan tangan baginda bila mendoakan perkara bala. Ini ada dalil, ada hadis dia. Jadi ada riwayat dia, bukan saja-sajalah bila orang menerbalikkan, kan. Ini disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Cuma bila kita berdoa dengan angkat tangan, Allah SWT dalam hadis kursi ni menyebut Allah malu kepada hamba-hambanya yang mengangkat tangan berdoa kepadanya tetapi pulang dengan tangan yang kosong. Ini menunjukkan sebab tu dalam hadis Arba'in Imam Nawawi disebut satu hadis, kan, yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis ke-10 tu, zakara rajula, macam mana dia punya matan tu, zakara rajula akbar al-as akbar yamuddu yadayhi fis sama. Dia mengangkat tangan dia dan menghadap ke langit. Ya Rabbi ya Rabbi, dia sebut ya Rabbi ya Rabbi, kan. Zakara rajula apa ya, saya pun dah lupa dia punya matan dia. Zakara rajula yutilu safar. Yutilu safar. Nabi SAW menceritakan seorang lelaki yang mana dia jauh perjalanan, yutilu safar.
Kan. Lepas tu al-'az akbar, maknanya kusut masai, pakaian dia penuh debu, kan. Yamuddu yadayhi fis sama', dia mengangkat tangannya ke langit seraya dia berdoa, ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku wahai Tuhanku. Dan Nabi sebut dalam hadis tu 4 tanda-tanda doa tu mudah dimakbulkan. Pertamanya bermusafir, yutilus safar, bermusafir, kan. Keduanya dia ada namanya sikap merendah diri, ke perhambaan, berdebu dan sebagainya, perhambaan, dia ada rasa lemah, dia tak menyuruh Tuhan dan sebagainya. Dia ada sikap macam tu, ketika berdoa. Dan kemudian dia mengangkat tangan. Nabi sebut dia mengangkat tangan. Yamuddu yadayhi fis sama', yamuddu yadayhi ilas sama'. Kemudian ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku wahai Tuhanku. Dia ulang doa tu beberapa kali. Ya Rabbi ya Rabbi. Jadi apa doa saja yang kita doa kita ulang. Itu Nabi ajar kita cara kita berdoa, kan. Cuma asatizah yang saya sebut ni kadang-kadang dia mengajar, dia kata Allah SWT ni tak tahu yang kita nak doa macam ni, jadi kita kena tukar ayat kita. Contohnya kita nak rezeki yang banyak, kita sebutlah kita nak rezeki macam air zam-zam yang tak putus-putus dan sebagainya. Seperti macam Allah SWT ni tak tahu yang kita nak seperti itu, kan. Sedangkan kita minta yang seperti itu. Bayangkan Allah SWT tahu apa saja dalam hati kita, kan. Ada orang memang tak pandai nak mengukir ataupun membuat ayat-ayat yang gramatis macam tu, kan. Mungkin dia berdoa, ya Allah aku berhajat sangat pada rezekimu. Tapi dia tak ada sebut sebanyak air di lautan ke, dia tak sebut. Tapi Allah SWT tahu maksud dia, kan. Baik, kita sambung. Justru terdapat perbahasan ulama tafsir berkenaan dengan maksud mereka memperdayakan Allah. Apa maksud dia kat sini? Ada beberapa lah antaranya. Pertamanya, mereka memperdayakan Allah kerana mereka salah dalam memahami Allah. Mereka merasa Allah adalah seperti makhluk, iaitu mempunyai pengetahuan yang terbatas. Ada perkara yang Allah tidak tahu. Justru ditafsirkan munafik dalam ayat ini adalah munafik dari kalangan ahli kitab. Alasan tafsiran itu adalah seperti berikut. Jadi mereka ni ingat Allah ni makhluk biasa, kan. Maksudnya mereka silap lah, kan. Mungkin mereka rasa sebab mereka tak mengaku Nabi Muhammad ni adalah Nabi Allah. Mereka tak mengaku. Jadi mereka rasa Tuhan mereka dengan Tuhan orang Islam ni tak sama, kan. Dalam ayat Al-Quran ada menyebut cara faham mereka terhadap Allah seperti makhluk, yang ini laqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salasah. Suratul Maidah ayat 73, sungguhnya telah kafir orang yang berkata sungguhnya Allah itu adalah ketiga dari tiga. Okey. Jadi kepercayaan Allah itu tiga, dia mengkafirkan seseorang lah. Ini jelas dalam Al-Quran. Bercanggah dengan akidah lah yang sahih. Dan kemudian surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun. Surah Al-Azim. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair ialah anak Allah. Dia kata Uzairun ibn Allah, Uzair itu ialah anak Allah. Uzair ni siapa? Uzair ni dalam tafsir disebut sebagai nabi atau rasul juga. Ada juga dalam tafsir sebut tentang lelaki yang dimatikan kemudian dihidupkan selepas 100 tahun. Di mana dia menyaksikan kampung-kampung yang dah lama mati, yang tak ada penduduk, tiba hidup, ada manusia dan sebagainya. Dikatakan Uzair itulah Nabi yang Allah SWT hidupkan dia. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih, ini Nabi Isa AS ialah anak Allah. Al-Masih ibn Allah. Demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri. Apa maksud dekat sini ialah mereka menganggap Allah tu ada anak. Tu dia. Allah ni macam manusia lah, berkahwin, ada anak, makan dan minum. Demikian perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri, iaitu mereka menyamai perkataan-perkataan orang kafir dahulu. Semoga Allah binasakan mereka. Bagaimana mereka boleh berpaling dari kebenaran. Allah SWT tanyalah
anna yufakun kan. Maksudnya mereka boleh berpaling dari kebenaran. Okey. Yang kedua, bukan kedua, poin yang kedua, ayat ini diturunkan di awal Nabi SAW di Madinah, justru permulaan komunikasi Nabi SAW dengan Ahli Kitab. Jadi Ahli Kitab ni, mereka sebenarnya tak ada apa-apa pengalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka tak tahu ada syariat solat dan sebagainya. Mereka tak tahu puasa, mereka tak tahu lagi yang Nabi SAW ni ada Isra' Mi'raj dan sebagainya. Mereka tak ada lagi sebab mereka dah terputus dengan Nabi-Nabi dah lama kan. Jarak Nabi dengan Nabi Isa pun 600 tahun kan. Jadi mereka ni adalah yang inilah yang sedang mencari manusia akhir zaman. Sebab tu dalam Al-Quran ada ayat yang mana mereka bertawasul dengan Nabi Muhammad. Kan? Kalau tuan-tuan tengok ayat uh, ni ayat 89 surah Al-Baqarah. Kan? Allah SWT sebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Surah Azim. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yang ini kitab Taurat, padahal sebelumnya mereka biasa memohon, yang ini bertawasul dengan kedatangan Nabi akhir zaman untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, yang ini orang-orang kaum Ansar, Aus dan Khazraj yang sebelum tu tak masuk Islam lagi, mereka panggil orang kafir. Maka setelah datangnya kepada mereka Nabi Muhammad apa yang telah mereka ketahui, iaitu tanda-tanda, karakteristik dan sebagainya, maka lalu ingkarlah mereka terhadap Nabi. Maka laknat Allah lah ke atas orang-orang yang ingkar itu. Ya? Mereka ni dah tahu dah, tapi mereka ingkar. Baik, kita tengok poin kedua. Abu Zahra menyatakan maksud dengan mereka memperdayakan Allah adalah mereka kahwin mengikut syariah. Mereka mewarisi harta dengan mengikut syariat. Segenap hidup mereka kelihatan mengikut kehendak syariat. Justru urusan mereka dengan syariat itu adalah sah, seperti solat mereka itu adalah sah, nikah mereka itu adalah sah, mewarisi harta mereka adalah sah. Ini tanda yang mana mereka ni ahli kitab lah. Memang betul-betul berlandaskan pada kitab Taurat tu. Kan? Cara dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan kepada pandangan-pandangan. Ini semualah apa maksud mereka memperdayakan. Jadi mereka ni hidup seperti orang Islam lah. Kan? Mereka hidup seperti orang Islam. Mereka kahwin ikut syariah, warisi harta, semuanya ikut sama. Tak ada beza pun. Tapi sebenarnya mereka tak Islam. Az-Zajjaj berkata mereka memperdayakan Allah dalam maksud mereka memperdayakan Nabi. Dalam Zadul Ma'ad. Disamakan Allah dan Rasul itu kerana pertamanya konsep taat kepada Nabi adalah asas bagi ketaatan pada Allah SWT. Okey, kenapa pandangan ni kata memperdayakan Allah bermaksud memperdayakan Nabi? Sebab ada asas yang ketaatan pada Nabi adalah ketaatan pada Allah. Contohnya ayat ni lah surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Surah Al-Azim. Katakanlah wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbun, jika kamu sayangkan Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu semua ikuti aku. Aku ni siapa? Nabi lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketaatan pada Nabi ialah ketaatan pada Allah. Sebab tu dalam surah Al-Imran disebut kan wa ati'ullah ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Pada kataan ulil amri minkum tak ada kataan taat. Sebab ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul adalah mutlak. Tau'an wa karhan, sama ada kamu taat ataupun kamu membencinya. Kan? Seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya mereka yang berbaiat kepada kamu wahai Muhammad, sebenarnya mereka berbaiat kepada Allah. Jadi berbaiat kepada Nabi tu berbaiat kepada Allah SWT. Jadi besarnya kedudukan Rasul dalam ekosistem Islam ni, besarnya kedudukan seorang Rasul tu.
Ayat ini, ayat mana? Ayat tadilah yang kita baca tadi, yubayyi'unaka semua tu. Ayat ini diturunkan di awal Nabi SAW sampai di Madinah. Ia memberi isyarat kepada Yahudi dan Nasrani bahawa iman tidak cukup sekadar beriman kepada Allah, tapi juga perlu beriman kepada Nabi. Justru ayat ini ada kaitan dengan munafik dari kalangan ahlul kitab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ada hikmah kenapa dalam syahadah kita ada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya tak cukup kita hanya bersyahadah beriman kepada Allah, sebab Nasrani pun beriman kepada Allah, Yahudi juga beriman kepada Allah, tapi mereka kena cukupkan dengan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Apa saya punya asas kepada kata-kata ni? Orang Yahudi dia beriman dari Nabi Adam sampai Nabi Yahya. Nabi Isa AS dengan Nabi Muhammad mereka tak terima. Sebab apa? Sebab Nabi Isa lahir tanpa bapa. Jadi Nabi Isa ni mak saja Yahudi, bapa tiada. Jadi untuk jadi orang Yahudi, mak dengan ayah mesti Yahudi. Jadi mereka tak terima Nabi Isa AS sebagai orang Yahudi. Nabi Muhammad lagilah mereka tak terima. Orang Arab. Orang Yahudi ni rasis kan. Mereka tak suka. Mereka ni tidak menyebarkan agama pada orang selain pada orang Yahudi. Itu Yahudi. Nasrani, Kristian, mereka ini beriman kepada Nabi Adam sampai Nabi Isa AS, ataupun mereka panggil Jesus Christ. Jesus Christ, son of Nazareth. Mereka beriman semua tu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi Muhammad, orang Islam pula, kita beriman daripada Nabi Adam sampai semualah nabi-nabi yang Allah utuskan di dunia ni yang kita tidak ketahui namanya sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam syahadah kita ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi percaya bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT. Dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu hambanya, pesuruhnya dan rasulnya. Itu kesaksian kita, kan? Jadi orang-orang Yahudi ni dia tak cukup kalau sekadar beriman dengan Allah, dia kena beriman dengan Nabi pada zaman itu. Ibnu Abbas dan Ibnu Qutaibah berkata mereka tipu orang mukmin. Hal ini kerana terdapat ayat Al-Quran yang menyebut Allah tetapi merujuk kepada hamba Allah, wali Allah, orang miskin dan sebagainya. Okay. Ini dia punya hujahnya adalah inilah ayat Quran ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli qura walillahi walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil likaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Suratul Hajj. Suratul Hasyr. Apa-apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya dari penduduk negeri, yakni dengan tidak berperang, maka ia tertentu bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kaum kerabat Rasulullah, bagi anak yatim, bagi orang-orang miskin serta orang-orang musafir. Ini Allah SWT dah beri faraid ataupun pembahagian tu. 1/5 untuk Rasulnya, untuk keluarga baginda, untuk anak yatim dan sebagainya. Supaya berpendaraan ataupun harta negara itu tidak berlega antara orang kaya dalam kalangan kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat ni ada sebab. Ayat ini diturunkan kerana Nabi SAW menghalau Bani Nadir. Jadi salah satu kaum Yahudi yang berada di Madinah. Jadi selepas peristiwa pengusiran ataupun dibuang negaranya kaum Banu Qainuqa, Nabi SAW selepas perang Uhud, Nabi dijemput untuk minum oleh orang-orang Yahudi di perkampungan Bani Nadir. Jadi Bani Nadir ni perkampungan Yahudi lah. Nama kaum dia Bani Nadir. Dan bila Nabi SAW masuk ke dalam rumah mereka ni, yang ini rumah mereka yang besar, yang diperbuat daripada batu dan sebagainya, fortress ni, satu bentuk yang asing dalam tamadun orang Arab pada zaman itu. Mereka ni pakar lah dari sudut membina, daripada mengukir dan sebagainya ni. Disebut sebagai mason, kan, mason. Orang yang mengukir batu-batu dan sebagainya. Dan
Nabi SAW ketika masuk ke dalam rumah itu, Nabi menerima wahyu daripada Jibril, menyampaikan wahyu daripada Allah Taala dengan perantaran Jibril berkenaan orang Yahudi sudah menyediakan batu yang besar di atas untuk dijatuhkan dan menghempap Nabi SAW ketika sedang menjamu makanan. Nabi SAW tanpa memberitahu para sahabat terus bangun keluar daripada rumah Bani Nadir. Dan apa yang berlaku? Nabi SAW pulang ke Madinah pakai baju bersiap sedia untuk mengepung Bani Nadir. Jadi Bani Nadir ni tanah dia besar. Dia ada pokok, dia ada tanaman, dia ada tanah, batu. Rumah dia tu, pintu dia tu pun dah besar. Di dalam riwayat menyebut Bani Nadir ni apabila mereka diusir daripada negara Madinah, Nabi SAW mengizinkan mereka untuk bawa barang-barang yang boleh mereka bawa sekadar di atas ekor unta yang mereka miliki. Jadi kalau satu ekor unta tu boleh bawa berapa banyak barang yang boleh bawa, itu je lah yang dia boleh bawa balik. Selebihnya tinggal. Yang mana akan disita oleh umat Islam sebagai harta. Jadi bila dah berlakunya pengusiran, semua orang-orang Yahudi dah keluar, maka Nabi SAW sebelum ni kan Nabi membuat mu'akha, iaitu persaudaraan antara Aus dan Khazraj, antara mu'akha antara Aus dan Khazraj, mu'akha dengan Muhajirin dengan Ansar. Muhajirin dengan Ansar. Dalam peristiwa Muhajirin dengan Ansar ni yang bersaudara ni, Nabi SAW tidur di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, yang sahabat-sahabat ni tidur dengan ni dan sebagainya. Mereka berkongsi rumah. Jadi bila Bani Nadir ni dikeluarkan, kalaulah ikut logik, negara tu negara Madinah, tanah ni tanah milik orang Ansar, jadi sepatutnya bagi pada orang Ansar lah. Tapi Allah SWT sebut kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, supaya harta-harta itu tidak hanya berlegar di antara orang-orang yang kaya dalam kalangan kamu. Maka semua tanah-tanah Bani Nadir ni dipecah-pecahkan dan diberi kepada orang-orang Muhajirin. Itulah kisah dia, macam mana Muhajirin mula ada tanah dan mula mengembangkan ekonomi dan sebagainya. Jadi orang-orang Muhajirin ni banyak duduk di kawasan Bani Nadir, kawasan kampung Bani Nadir. Ini antara asbabun nuzul dia. Kenapa turunnya ayat ni? Baik. Sambung. Perkataan Umar bin Al-Khattab. Qala Umar li Abi Hurairah, ya aduwallah wa aduwa kitabihi kunta mal Allah. Faqala ma kuntu mal Allah wa ma ana bi'aduwillah wa la aduwi kitabihi walakinni aduwwum man adahuma sihami ijtama'at wa khayli tanatajat. Ini kata Umar ni dalam kitab Al-Amwal, apa nama, Fikmaki. Umar berkata pada Abu Hurairah, wahai musuh Allah dan musuh kitabnya, kamu telah khianat harta Allah. Abu Hurairah pun berkata, aku tidak khianat harta Allah. Aku bukan musuh Allah dan bukan musuh kitabnya, tapi aku bermusuh mereka yang mengusir Allah dan kitabnya. Hasil aku dihimpun dan kudaku beranak pinak. Ini tentang harta lah, kan. Sama macam tadi lah, tak nak berlegar di kalangan orang-orang yang ni lah, yang kaya. Jadi Abu Hurairah, kalau kita tahu kisah dia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni, dia tinggal dalam Sufah, kan. Dia tinggal dalam Sufah, dia menuntut ilmu dalam madrasah Nabi, duduk di Sufah, pergi mana Nabi pergi dia pergi, dia lapar, dia kejar hadis, dia belajar dan meriwayat hadis lebih banyak daripada dia makan dan minum dia. Jadi tapi di akhirnya dia bukan Abu Hurairah ni bukan orang yang miskin. Keluarga dia masih hidup lagi. Sebab tu di akhir umurnya ibu bapanya berpindah ke Madinah, tinggal situ, beli rumah kat situ supaya anak dia boleh ada rumah di Madinah tu, kan. Jadi Abu Hurairah ni ada harta lah, bukanlah miskin yang semiskin-miskinnya, kan. Dia ada harta.
Kalau maksud tipu Allah adalah menipu orang mukmin, bagaimana pula dengan ayat sambungan yang menyebut dan orang-orang beriman, kan? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Kan? Kalau menipu Allah adalah menipu orang mukmin. Kenapa menipu Allah tu sama dengan menipu orang mukmin? Jadi dijawab, ada perbezaan antara orang beriman dalam sebutan kata nama dan kata perbuatan. Ada kata nama, domir dengan fa'al, kan? Ada beza lah kat situ. Dalam sambungan ayat digunakan kata perbuatan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'u, kan? Sedangkan tafsiran tipu Allah adalah tipu mukmin adalah kata nama. Tafsiran tipu Allah wa ma yukhadi'un Allah, apa tadi ayat dia? Wa ma billah yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Jadi kata-kata nama kat situ. Walladzina amanu. Walladzina amanu. Kat situ adalah kata nama, bukan fa'al. Justru maksud tipu Allah dalam maksud tipu mukmin merujuk kepada wali Allah, orang-orang yang sebenar-benarnya beriman dan sebagainya. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah. Dia apa hujahnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Suratul Anfal. Orang beriman itu, siapa orang beriman tu? Apabila disebutkan nama Allah, gementar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah iman mereka. Itu orang-orang beriman. Jadi berdasarkan ayat tu, sama juga macam tadi, tafsir Quran bil Quran, bila disebut yukhadi'una Allah walladzina amanu. Walladzina amanu, siapa orang yang beriman tu? Ini orang-orang yang betul-betul beriman, yang kuat iman dia. Sebab tu tadi kita dengar dalam ayat tadi kita baca tadi tentang Abdullah bin Salul, Abdullah Ubay bin Salul, yang mana dia bila dia puji tu, dia puji Abu Bakar, dia puji Umar. Ni dua-dua ni memang masya-Allah lah, iman yang memang kita tak boleh lawan lah. Kan? Kita sebut gegasi dalam sejarah umat Islam ni, dua-dua tu gegasi tu. Nabi pun sebut kalau dikumpul ni semua kalau dikumpul ni semua manusia ni imannya dan kita bandingkan dengan iman Abu Bakar, tak boleh menandingi iman Abu Bakar, kan? Dalam ayat kedua surah Al-Anfal ni menyebut orang beriman itu dengan kata nama mu'minun, yang dikait dengan gementar hati ketika menyebut nama Allah dan gementar hati apabila dibaca ayatnya. Bagi orang mukmin biasa, mereka tidak gementar ketika disebut nama Allah, itu tidak menjadikan mereka kufur. Tapi konteks ayat ini digunakan kata nama sebagai gambaran bahawa mereka adalah iman yang sudah sebati dalam diri mereka. Jadi orang-orang yang sudah beriman yang sebati lah, kan? Justru perkataan walladzina amanu dalam sambungan ayat adalah mereka yang beriman tetapi masih dalam tahap yang rendah. Sambungan ayat selepas tu lah, justru perkataan dalam sambungan ayat adalah mereka yang beriman tapi masih dalam tahap yang rendah. Walladzina amanu yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Okey, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Menurut Hamka, maksudnya dia bermulut manis, berlagak jujur, serta dihiaskan dengan sabda Tuhan, sabda Rasul supaya orang percaya bahawa dia benar-benar beriman. Okey. Kan kat sini kan sebut yukhadi'una Allah walladzina amanu, dia memperdayakan orang Allah dan memperdayakan orang-orang beriman. Apa maksud dia memperdayakan orang-orang beriman ni? Inilah dia. Dia bermulut manis, berlagak jujur, berhias dengan sabda Tuhan, sabda Rasul supaya orang percaya bahawa dia benar-benar beriman. Kan? Dia tak beriman pun tapi dia tunjuk dia macam dia beriman. Menurut Quraisy Shihab pula, orang-orang munafik bergaul baik dengan orang mukmin dengan tujuan mahu mendengar rahsia kaum muslimin. Di kemudian hari, segala rahsia itu dibocorkan kepada lawan di samping menuntut sifat nifak mereka sehingga mereka diketahui sifat sebenar mereka. Okay. Memang banyaklah kes dalam sejarah, dalam sirah Nabawiyah, orang-orang munafik yang dalam perlembagaan Sahifah Madinah ni yang telah
berjanji dan sebagainya, berikrar dan sebagainya, tapi mereka membocorkan rahsia-rahsia dan sebagainya kepada orang-orang yang berada, musuh-musuh Allah yang berada di luar Madinah, kan? Seperti contohnya, kalau tuan-tuan ingat Bani Nadir. Bani Nadir ni, selepas dia diusir, dia berpindah ke Khaybar. Khaybar ni adalah tempat orang Yahudi jugalah, yang antara yang besar jugalah ancaman kepada negara Madinah. Dan Bani Nadir ni, ketika selepas perang Khandaq, perang Parit, ada satu kaum satu kaum orang Yahudi namanya Bani Quraidah, yang mana duduk di belakang tentera Islam ketika tentera Islam sedang mempertahankan di bahagian hadapan. Jadi di bahagian hadapan tentera Islam berperang dengan tentera Ahzab, di bahagian belakang ada kaum Yahudi yang sedang tidak diketahui apa niat mereka. Dalam sejarah, dalam sirah diriwayatkan antara ketua kepada Bani Nadir ni dapat menyelinap masuk ke dalam Madinah. Dan mereka ni pergi ke Bani Quraidah dan mereka minta supaya Bani Quraidah ini apa namanya, ingkar ataupun wa'ada akhlaf, ataupun kita sebut apa, tidak tepati ikram mereka terhadap perlembagaan Sahifah Madinah itu. Maksudnya mereka ni nak khianat. Dan Nabi SAW selepas perang Khandaq, Nabi dah pulang ke rumah, Jibril AS datang, kan? Jibril tanya kepada Nabi, kan, engkau dah letak kau punya baju baju armor ni, kau punya baju pelindung ni, kita pakai sarung baju ni yang bila berperang tu kita pakai tu, kau dah letak, sedangkan kami ni, para malaikat ni yang sekarang ni tidak lagi menanggalkan lagi baju ni. Sebab ada lagi satu lagi mission, ada satu lagi misi, iaitu kena pergi ke kampung Bani Quraidah. Jadi masa pergi ke kampung Bani Quraidah tu, Nabi SAW dapat tahu yang mereka ni sedang merancang untuk mengkhianati umat Islam. Sebab tu antara peristiwa yang sensitif yang mereka kata Nabi Muhammad SAW ni adalah genocide. Dia membunuh semua lelaki dalam Bani Quraidah tu. Sebenarnya bukan Nabi yang mengeluarkan arahan tu. Dalam pelaksanaan Sahifah Madinah, apa yang berkaitan dengan umat Islam, Nabi deal, Nabi akan selesaikan. Tapi apa yang berkaitan secara dalaman, yang berkaitan dengan orang Yahudi secara dalaman, orang Yahudi yang selesaikan. Kalau berkaitan dengan orang Ansar secara dalaman, orang Ansar selesaikan. Jadi cerita dia yang berkaitan dengan Bani Quraidah ni, dia ada lagi kita sebut sebagai halif, ataupun dia ada lagi namanya sekutu dia dengan kaum Aus. Jadi Muaz bin Jabal, dia Nabi SAW bila Muaz bin Jabal datang, Nabi suruh para sahabat semua berdiri, hormat orang-orang Ansar ni, berdiri hormat pada ketua dia, dan Nabi serahkan keputusan kaum Bani Nadir ni kepada Muaz bin Jabal. Itu yang Muaz bin Jabal sebut, semua lelaki bunuh, kan? Perempuan dilepaskan, anak dan orang tua semua dilepaskan, lelaki semua bunuh. Okay? Bukan Nabi SAW, bukan Nabi. Itu adalah daripada ketua daripada kaum Ansar. Dia salah ke? Tidaklah, itu urusan orang Ansar dengan orang Yahudi. Dan memang di mana-mana dalam tamadun manusia, kianat memang satu kezaliman yang besar, satu kesalahan yang besar. Baik. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Menurut Utsaimin, Syekh Utsaimin, mereka menampilkan keislaman mereka serta menyembunyikan kekufuran dengan tujuan untuk mereka selamatkan nyawa dan harta mereka. Ini pun ada jugalah tafsir ni. Okey, termasuk ayat lain pula, potongan ayat seterusnya. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Padahal mereka hanya memperdayakan siapa? Diri mereka sendiri. Ayat ini menggunakan pendekatan nafi dan isbat. Wama nafi, ma tu manafi, manafiah, dan isbat illa, yang memberi makna pembatasan. Seperti disebut, tiada Tuhan kecuali Allah. Kita menafikan tiada Tuhan. Tiada Tuhan, maknanya apa saja Tuhan tiada. Kemudian kita membuat isbat.
illa, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaedah dia lah. Yang membataskan maksud bahawa hanya Allah saja Tuhan, selain daripada Allah tidak layak langsung dianggap sebagai Tuhan yang berhak disembah lah. Sama juga dengan ayat ini yang memberi makna pembatasan, yang bermaksud walaupun mereka nampak seperti mau menipu tetapi tidak ada siapa pun yang tertipu. Hanya diri mereka saja percaya mereka berjaya menipu. Padahal mereka percaya mereka berjaya menipu itu sendiri adalah bukti mereka sudah tertipu dengan diri mereka sendiri. Banyak kali dalam sirah Nabi SAW, Abdullah bin Ubay As-Salul, dia merancang dan sebagainya, dia rasa umat Islam tak tahu. Sedangkan Allah SWT selalu membongkar isi hati orang-orang munafik dalam Quran. Sebab tu, orang-orang munafik ni, dia takut. Kalau dia tersalah cakap dan sebagainya, Allah akan bongkarkan dia dalam Al-Quran. Contohnya yang Allah SWT sebut dalam Quran yang nahnu nahudu wa nal'ab, dan kami ni hanya bermain-main, yang berlaku ketika perang Tabuk, yang mana dia sebut orang Islam ni pandai besarkan perut saja, tapi pengecut. Jadi para sahabat yang dengar, seorang sahabat dengar dia kata, kau ni munafik, kau ni penipu, kau ni munafik, kau ni musuh Allah, aku akan bagi tahu Nabi. Tapi Nabi walaupun tak diberitahu lagi, wahyu tu dah turun. Bila sahabat ni pecutkan Nabi, orang munafik yang tadi tu, yang sebut tadi tu pecut juga. Dia lari. Jadi ada senario lari, kejar mengejar nak sampai kepada Nabi Muhammad SAW dahulu. Jadi masa sampai ke Nabi tu, Nabi dah baca dah. Nahnu nakhudu wa nal'ab. Kami ni hanya bermain-main je. Dan Allah SWT, qad kafartum ba'da imanikum. Mereka ni telah kafir selepas beriman. Allah SWT sebut, mereka ni telah kafir selepas beriman. Jadi para sahabat yang ada di perang Tabuk tu tahu yang lelaki yang sedang lari tu, dia adalah munafik. Sebab tu dalam sejarah Islam, nama-nama munafik ni tak diriwayatkan. Kita tak tahu siapa munafik ni. Kan? Lagi satu sebab itulah Huzaifah Al-Yamani kan, radhiyallahu anhuma, yang mana dia menyimpan rahsia-rahsia siapakah munafik. Jadi para sahabat memang tidak diketahui lah siapakah mereka munafik, kecuali bila Huzaifah Al-Yamani tak datang solat jenazahnya. Okey, ayat ini menjelaskan beberapa ayat lain. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi kita dah baca ayat ni. Sesungguhnya orang munafik itu melakukan tipu daya kepada Allah dan keadaan Allah melakukan tipu daya kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihim. Hanya senya kami golongan memperolok-olokkan, Allah pun memperolok-olokkan mereka. Mereka main-main dengan Allah, Allah pun main-main dengan mereka. Wa makaru, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa makaru makra wa makarna makra. Wa makarna makra. Mereka membuat perancangan dan kami pun membuat perancangan. Wa makaru wa makara Allah ni banyak ayat dia berkali ulang. Ada ni wa makaru wa makara ni berkaitan dengan orang Yahudi nak bunuh tentera Rom, nak bunuh Nabi Isa AS. Ada juga wa makaru wa makara Allah, di mana mereka nak bunuh Nabi Muhammad ketika di Nadwah, di Darun Nadwah. Kan mereka malam tu sebelum Nabi SAW nak berhijrah, mereka dah berkumpul nak usir Nabi daripada Mekah, nak buang negeri, nak penjarakan saja seumur hidup. Tiba datang seorang lelaki ni yang datang daripada Najd, tapi dia sebenarnya syaitan. Dia sebut apa? Bunuh je Nabi Muhammad ni. Jadi ayat Allah SWT sebut tentang kisah ni, dan Allah sebut wa makaru wa makarullah. Mereka merancang tapi Allah pun merancang. Baik. Apabila Allah kata bahawa hakikatnya mereka tipu diri mereka sendiri, terdapat perbahasan ulama seperti berikut. Pertamanya, di akhirat kelak mereka akan mendapat azab seperti mana firman Allah SWT. Kita baca dia punya inilah maksud dia terus. Ingatlah semasa orang-orang munafik, lelaki dan perempuan yang sedang meraba-raba dalam gelap gelita pada hari kiamat, berkata kepada orang beriman, tunggulah kami, biarlah kami mengambil sedikit dari cahayamu. Bayangkan di akhir zaman nanti akan berlaku dialog ini. Lalu dikatakan kepada mereka secara mengejek, orang Islam cakap pada mereka, baliklah kamu ke belakang, kemudian carilah cahaya di sana. Serta diadakan di antara mereka yang beriman dan munafik itu sebuah tembok yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya mengenai rahmat, iaitu syurga dan nikmat, dan sebelah luarnya dari situ terdapat neraka dan azab seksa. Ini antara momen-momen ketika di hari pembalasan nanti.
Orang-orang munafik ni dia akan tahu orang-orang Islam yang beriman ni, dia akan cari. Tapi Allah SWT akan letak di hijab ataupun penghalang. Ibnu Abbas berkata, walaupun mereka menipu, tetapi penipuan mereka diberitahu Allah kepada Nabi SAW. Dalam Zadul Ma'ad, dalilnya adalah tamnya Al-Quran disebut bahawa Allah meminta orang munafik kepada Nabi. Nah, ini antara yang sangat terkenal, surah Al-Munafikun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang orang munafik, mereka kata, kami bersaksi sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah dah tahu dah, sungguhnya kamu tu adalah rasulnya. Wallahu yashhadu. Kemudian Allah pula bersaksi. Tadi mereka bersaksi. Idza ja'aka munafiquna qalu nashhadu. Kerana Allah bersaksi, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi sungguhnya orang-orang munafik itu adalah pembohong. Surah Azim. Jadi kita boleh nampak Allah bagi tahu dah. Ada kisah ke ni? Ada kisah ni. Mesti ada kisah dia. Semua Al-Quran mesti ada sebab-sebab turun dia, kan? Kisah Al-Ifki, kisah tuduhan kepada Ummul Mukminin, ibunda kita, Aisyah radhiyallahu anhuma. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, yang mana disebut dalam Suratul Nur. Sungguhnya, auzubillahi minasyaitonir rajim, saya bacakan terjemahannya, sungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah golongan dari kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukan itu, dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkan di antara mereka akan beroleh seksa yang besar. Ini, peristiwa ni adalah bila Aisyah radhiyallahu anha pulang daripada perkampungan Bani Mustalik tu, tertinggal, di mana dia pulang dengan unta Safwan, sahabat Nabi bernama Safwan, Safwan Al-Sulami radhiyallahu anhum. Mereka ni dalam perjalanan nak pulang tu dah sampai Madinah, rupa-rupanya ada lagi satu kumpulan, ada satu lagi manusia yang tertinggal di belakang. Ingat Aisyah dah paling lambat dah sebab dah tertidur, bangun, cari barang dan sebagainya. Ada seorang lagi lambat, iaitu Abdullah bin Ubay As-Salul. Jadi Abdullah bin Ubay As-Salul ni dia paling lambat, dia di belakang. Bila dia berada di belakang, kita tengok Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan As-Sulami radhiyallahu anhu, dia nyangka, dia buat cerita ni macam ni. Kita tak tahu kisah dia, para sahabat pun tak riwayatkan apa yang disebutkan tentang mereka ni, betapa adabnya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sampai hari ni kita tak tahu apa benda yang disebut oleh bapa munafik ni. Kita tak tahu. Jaga adab. Sepatutnya kita macam itulah, kan? Dalam kalangan kita kalau ada kesalahan, kita tak panjang-panjang, kan? Okey. Kemudian ketika sampai di sempadan tu, si Abdullah bin Ubay As-Salul ni dia ada anak, nama dia tak silap nama anak dia Abdullah juga, tak silap. Jadi Abdullah ni dia dah tahu si Abdul Rahman ke Abdullah, saya tak ingatlah, wallahu alam. Jadi dia tahu bapak dia ni paling last sekali, yang terakhir. Dia tahan bapak dia di sempadan Madinah tu. Dia kata kau tak boleh masuk. Anak sendiri menahan bapak, kan? Sebenarnya apa yang berlaku pada Aisyah, Allah dah balas kepada si bapa munafik ni ketika mereka hidup. Bayangkan Aisyah demam sebulan dan sebagainya, duduk di dalam rumah, sedih, menangis dan sebagainya. Tapi dalam masa sama, kisah tentang Abdullah bin Ubay As-Salul ni munafik, satu Madinah dah tahu. Bukan lagi satu rahsia. Seperti mana dia sibuk menyebarkan aib orang lain, Allah sebarkan aib dia. Dia dah kena dah apa yang dia perlu dapat. Sepadan lah. Ketiga, apabila Tuhan menyatakan, menurut Syihab, apabila Tuhan menyatakan bahawa mereka tipu diri mereka sendiri, buktikan bahawa mereka amat keliru. Mereka rasa mereka sudah betul dan bijak serta berstrategi, tapi hakikatnya mereka merugikan diri mereka sendiri. Ini disebut sinilah ayat Qurannya. Bahkan dalam pada mereka menyembunyikan sifat kemunafikan mereka, tiba-tiba orang mukmin boleh perasan dan dapat kenal sifat mereka. Di mana Allah sebut dalam Quran surah Muhammad, dan sekiranya kami kendaki, tentulah kami akan memperkenalkan mereka kepadamu wahai Muhammad, orang-orang munafik ni, lalu engkau tetap mengenali dengan tanda-tanda yang menjadi sifat mereka, dan demi sungguhnya engkau akan mengenali mereka dari gaya dan tutur katanya. Dan ingatlah kamu masing-masing Allah mengetahui segala yang kamu lakukan.
Antara kata-kata orang munafik kepada Nabi, mereka akan panggil Nabi dengan Ya Muhammad. Walaupun Nabi dah berhijrah, Nabi dah dikenali sebagai Rasul, para sahabat semua dengan hormat panggil Nabi Ya Rasulullah, tapi orang-orang munafik ni dia akan panggil Ya Muhammad. Bertanpa mereka ni tidak hormat dan tidak beradab di hadapan baginda Nabi. Sebab tu dalam riwayat pun Abdullah bin Ubay ni beberapa kali ada juga guna Ya Rasulullah, tapi tak sebanyak dengan Ya Muhammad. Ya Muhammad tu lagi banyak daripada Ya Rasulullah. Kan? Jadi kita boleh kenal lah dengan tanda tu. Baik. Yang terakhir, wama yash'urun, sedangkan mereka tidak menyedari. Yash'urun datang kataan sya'ara yang diterjemah sebagai rasa. Berkenaan makna ini terdapat tafsiran. Yang ini Al-Is bin Abdullah As-Salam, Sultan Ulama, kata maksudnya adalah wama yuftinun, iaitu mereka tidak ada kebijaksanaan dalam melakukan penipuan. Mereka menipu tapi mereka sebenarnya tak pandai pun menipu. Mereka rasa-rasa je. Dari perkataan ini juga datang perkataan syair, iaitu sesuatu ungkapan yang datang daripada rasa dan pendengar pun mendengarnya mempunyai rasa. Kata Utsaimin, rasa lebih khusus dari ilmu. Rasa adalah pengetahuan dalam hal-hal yang amat halus. Kan? Dalam pengajian agama, ilmu rasa ini dikenali sebagai ilmu tasawuf. Seorang guru ahli kalam boleh membicara berkenaan Allah, maha melihat dengan secara mendalam dengan penghujahan akal, tetapi kadang-kadang dia sendiri juga terlibat dengan rasuah. Soalannya, apakah semasa dia terlibat dengan rasuah itu dia tidak tahu? Saya pernah jumpa lah, ada juga guru-guru yang kononnya melazimi apa yang disebut sebagai tasawuf ni. Bukan semua tasawuf salah, ada tasawuf yang betul lah. Cuma saya nak beritahu, ada juga semasa saya belajar dulu yang sama-sama hafal Quran dan sebagainya, menampakkan diri sebagai tasawuf dan sebagainya, tapi tak pergi solat Jumaat. Ada lah. Saya pun terkejut jugalah bila tak solat Jumaat. Dan ada juga yang isap rokok dan sebagainya. Bukan kita nak kata isap rokok salah dan tak, bukan. Tapi sebenarnya benda ni sensitif. Dan sebagai orang yang menghafal Quran, yang ada ayat Quran tentang jangan mencampakkan diri ke lembah kebinasaan dan sebagainya, kita jumpa ayat ni dan sebagainya, jadi tidak molek lah untuk dia isap rokok kan. Jadi masih di isap rokok tu adakah dia rasa dan sebagainya. Jadi itu semualah kan. Tapi yang paling kritikal tu lah yang tak solat Jumaat tu, sehingga ditangkap dia punya tasawuf tu sebenarnya tinggi sampai dia beli gula-gula, dia pecah-pecahkan gula-gula tu, lepas tu dia letak kat tingkap-tingkap. Lepas tu bila kami tanya kenapa letakkan tingkap-tingkap gula-gula ni, dia kata dia nak bagi semut-semut ni makan, tak ada orang bagi dia makan. Macam tu tingginya, kita pun tak terfikir nak beli gula, nak bagi semut-semut makan kan. Namun dia tidak ada rasa bahawa Allah melihat. Okay, kembali balik pada ayat, justru orang munafik yang tipu Allah bahawa mereka tahu bahawa Allah itu maha mengetahui, tapi mereka tidak merasai terhadap maha mengetahui Allah itu. Dalam bahasa agama mereka ini mungkin buta basirah, ini buta hati, iaitu hati mereka buta walaupun mata mereka tidak buta. Itulah pentafsiran terhadap maksud ayat sebelum ini. Khatamallahu ala qulubihim. Ini pengajaran ini terakhirlah. InsyaAllah. Saimin kata apabila mereka ambil sikap memperdayakan orang Islam, ia membuktikan bahawa mereka adalah musuh. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah. Ini surah Munafikun lah. Dan apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik dengan tubuh badan mereka. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in taqulu tasma' liqaulihim. Dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga tertarik dengan tutur katanya. Ka'annahum khusyubun musannadah. Fasih. Mereka adalah seperti batang-batang kayu yang tersandar, tidak terpakai kerana tidak ada padanya kekuatan yang dikehendaki. Tak ada nilai lah. Mereka hanya merasai bersalah, sentiasa dalam keadaan cemas sehinggalah menyangka setiap-tiap jeritan atau riuh rendah yang mereka dengar adalah untuk membahayakan mereka. Mereka sentiasa berjaga-jaga lah. Tak pernah aman, tak pernah tenteram. Mereka itulah musuh-musuh yang sebenarnya, maka berjaga-jagalah engkau terhadap mereka. Orang-orang munafik ini, semoga Allah membinasa dan menyingkir mereka dari rahmatnya. Pelik sungguh. Anna yufakun. Bagaimana mereka dipalingkan oleh hawa nafsunya. Anna itu bukan sesungguhnya, tapi pelik. Anna yufakun. Sebab tu ada dalam hadis yang sebut anna yustajabulah. Bagaimana Allah memakbulkan doa-doanya, kan? Anna ni macam satu ekspresi, peliknya. Macam manalah mereka ni tak boleh pelik.
Macam mana mereka boleh dipalingkan daripada benda ni? Mereka dah buat macam orang Islam tapi sebenarnya tak Islam. Justru yang terakhir sebelum kita tamat, kita berhadapan dengan mereka, orang-orang mukmin perlu sentiasa berhati-hati dalam bicara terhadap sebarang perilaku mereka. InsyaAllah. Jadi apa namanya, dalam kita punya pengajian malam ni kita banyak menyentuh lah golongan-golongan yang mungkin kita tak sedar ada dalam kalangan kita dan sebagainya. Bukan maksud kalangan kita tapi maksudnya orang-orang yang kita bergaul di luar sana lah, kan, yang mungkin kita nampak dia ni dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Mungkin kita boleh buka soalan, tanya dan sebagainya. Baik, ada soalan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Cik Abu Ya, Abu At-Sawri. Ustaz, saya nak tanya, takut saya yang muskil. Tafsir Profesor Quraisy Shihab tu ada setengah Ustaz kata dia ada fahaman Syiah. Minta mohon penerangan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Begini, saya faham maksud Cik Abu. Ya, kita memang berhati-hatilah. Memang kita berhati-hati dalam kita merujuk apa-apa tafsir dan sebagainya. Contohnya tafsir Quraisy Shihab ni antara yang orang sebut sebagai macam-macam lah. Ada yang kata dia liberal apa dan sebagainya, dia sekular dan sebagainya. Cuma kita memperbanyakkan rujukan tafsir yang mana apa namanya, yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tidak ambil lah. Dan kita apa namanya, sebenarnya tafsir di luar sana sangat banyak, kan? Dan beberapa tafsir juga yang telah berulang-ulang. Kalau tuan-tuan tengok, saya tak sebut pun tafsir Ibn Katsir, tapi kebanyakan hujah-hujah pun dah disebut dalam tafsir Ibn Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Ibn Jarir At-Tabari, Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, tafsir-tafsir yang disebut lah. Cuma kita buka sikit lah yang mungkin dekat dengan Nusantara, yang bahasa kita, macam tafsir Al-Azhar, tafsir Quraisy Shihab dan sebagainya. Kita tengok juga terjemahan Syekh Abdul Wahab Basmih. Yang mana baik saya ambil, yang tidak baik kita tak ambil lah. Dan kita tak cerita pada orang lain. Sebenarnya tafsir ni dia punya ruang lingkup dia, cakupan dia macam hadis juga. Hadis ni, kalau tuan-tuan belajar hadis ada satu kata-kata yang disebut, al-hadisu mudallun illa lil fuqaha. Hadis ni boleh menyesatkan kecuali dia yang faqih. Hadis ni macam mana pun dia sahih dan sebagainya, kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu syarah dia, tak tahu riwayat dia, boleh juga menyesatkan, kan? Dan selalu saya bawa contoh ni. Contohnya dalam Al-Quran, contoh ayat Quran lah yang berkenaan dengan perang Badar. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma ramaita is ramaita walakinna Allah harama. Wa ma ramaita, dan bukan engkau wahai Muhammad yang melontar, wa ma ramaita is ramaita, ketika engkau melontar, walakinna Allah harama, Allah yang sebenarnya melontar. Ayat ni konteks dia umat Islam sedang berperang dalam perang Badar, dan ayat ni merujuk kepada tentera-tentera tombak, yang mana Nabi SAW menyusun umat Islam ni ketika perang Badar ni selama 314 atau 315 orang ni. Mereka ni dalam 3 barisan. Di hadapan sekali tombak, di tengah adalah pedang, yang di belakang adalah pemanah. Jadi tombak ni, mereka ni yang orang Islam ni yang berperang ni, mereka berperang dengan sesama keluarga mereka. Dalam perang Badar ni mereka jumpa ayah mereka jumpa pakcik mereka jumpa adik-beradik mereka dan sebagainya. Perang antara perang sesama keluarga, kan? Jadi mereka ni kadang-kadang mereka baling, mereka tak nak baling kena ayah mereka, tapi Allah SWT menghendaki mereka mati juga. Jadi sebab tu bila mereka baling, jangan anggap engkau baling, tapi Allah SWT memang nak orang tu yang kena tombak tu mati tu, memang Allah nak dia mati dalam peperangan tu. Itu konteks dia.
kalau kita tengok pada tafsir. Cuma ada orang dia ambil ayat ni dia buat untuk memancing. Kan macam mana lah saya pun tak faham macam mana orang boleh ambil ayat ni untuk memancing. Dia kata apa, wa ma ramaita is ramaita walakin Allah rama. Bacalah sebelum kita lontar joran. Kalau kita baca ayat ni sebelum kita lontar joran dapat ikan banyak. Saya pun tepuk dahi. Macam mana boleh dapat ayat ni? Kan tak ada kaitan langsung kan. Sebab tu ayat Al-Quran tu sahih, mutawatir, tapi kefahaman tu yang tak mutawatir. Macam tu lah kita sebut tadi macam tafsir ni. Tafsir tu boleh baca kan. Kalau tuan-tuan belajar pembandingan agama kan, boleh rujuk kitab Bible, boleh tengok Pentateuch, Taurat, boleh tengok Psalm, boleh tengok kitab Veda, kita boleh tengok kan. Tapi kalau kita ada ilmu, kita saring lah. Jadilah macam Dr. Zaki Naik, Dr. Almarhum Dr. Didat kan, Almarhum Syekh Didat. Macam tu lah. Jadi saya tengok mana yang okey lah, yang baik kita ambil kan. Contoh yang saya jumpa lah, tafsir Syekh Ali An-Nadwi tentang surat Nabi yang Nabi sebut tentang Arasiyin, bila Nabi SAW mengutuskan surat kepada Emperor ataupun Maharaja Rom. Nabi sebut aslim taslam kan, kamu Islam dan kamu selamat dan sebagainya, dan kalau kau tak Islam kau menanggung dosa-dosa dan seluruh orang. Dan Arisiyun tu dalam hadis yang diterjemahkan, kalau tuan-tuan buka lah dalam sunnah.com ke apa semua, dia akan terjemahkan orang-orang yang lemah dalam kalangan rakyat Maharaja Rom. Tapi sebenarnya kan Arisiyin tu adalah pengikut Aries. Pengikut Aries ni, mereka ni adalah pengikut Nabi Isa AS yang percaya Nabi Isa itu bukan Tuhan, dan Nabi Isa adalah pesuruh Allah. Dia ada kepercayaan yang hampir ataupun dekat seperti Al-Hawariyun dan sebagainya. Dan Nabi mengiktiraf mereka ni beriman. Sebab Nabi sebut Arasiyun. Mereka ni yang hampir, yang dekat dengan agama Kristian, yang betul jalan dia. Jadi kalau kita bagi pada orang lain tentang ni, mungkin yang tak rujuk tafsir yang banyak ni, mungkin dia akan nampak, oh ini maksud dia orang-orang yang susah. Mereka tak. Jadi itulah. Jadi apa yang saya sebut tadi, kalau Encik Abu, bukan semualah saya ambil daripada Ibn Quraish Syihab ni lah. Saya pun berhati-hati juga. Cuma saya nampak mana yang okey, saya ambil lah. Yang mana okey, saya ambil. Sebab dia antara yang mudah dirujuk lah dalam bahasa Melayu sekarang lah. Kalau bahasa-bahasa lain nak kena terjemah lah. Ambil masa sikit. Sebab nak prepare untuk buat slide dan sebagainya, untuk terjemah, untuk check dan sebagainya, untuk faham, ambil masa lah dalam 3 jam ke 5 jam juga. Saya nak ambil masa tu lama lah. Mudah-mudahan Allah berkati, insyaAllah. Harap menjawab Encik Abu lah. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Ya, wafikum barakallah. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita pun dah 10.40 dah. InsyaAllah. InsyaAllah kalau tak ada, itu sajalah insyaAllah pada saya malam ni. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Terima kasih yang hadir. Jumpa lagi insyaAllah pada akan datang lah kelas kita 24 ke 25 saya tak ingat.